Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai perubahan, kebebasan dan apa yang dilakukan oleh Raja Arab Saudi sekarang yang bernama Muhammad bin Salman. Sebagaimana kita ketahui, raja-raja sebelum ini sangatlah mengambil berat dan menjaga Arab Saudi yang di dalamnya terletak tanah suci umat Islam, iaitu Mekah dan Madinah, menjaga hukum hakam Islam, kepentingan umat Islam dan menjauhi segala perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Tapi sejak pemerintahan Raja Muhammad bin Salman, dia mengubah beberapa perkara dan melanggar beberapa perkara yang dilarang dalam Islam dengan alasan untuk kemajuan ekonomi dan tidak bergantung kepada minyak semata-mata. Antara perubahan yang dilakukan ialah احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أو ضعف. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقذر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا. Pertama, membenarkan kapal terbang Israel memasuki Arab Saudi, dan ini adalah kali pertama secara rasminya Israel dengan megah masuk ke Arab Saudi tanpa halangan di Riyadh. Sebagaimana kita ketahui dari dulu sampailah sekarang, Israel ini terus menindas, menjajah Palestin, dan negara haram itulah musuh Islam. Dan untuk makluman semua, jarak Riyadh dengan Mekah dalam 8 jam perjalanan sahaja, lebih kurang macam dari KL ke Kelantan. Kedua, pada 21 Oktober 2021, kita dikejutkan dengan penganjuran konsert sempena Riyadh Season yang telah menampilkan artis antarabangsa seperti DJ Snake dan sebagainya, sehingga dikatakan telah berjaya mengumpul kehadiran sehingga mencapai 750,000 orang. Dan cara penduduk Arab Saudi ini berpesta memang di luar kawalan, seperti kambing baru terlepas daripada kandang. Pergaulan lelaki dan perempuan, korang nilailah sendiri. Sahabat semua, Arab Saudi sebelum ini yang terkenal dengan undang-undang yang agak ketat agar memelihara nilai-nilai Islam sebagai salah sebuah negara Islam contoh jadi macam ni. Sebelumnya pada tahun 2017, Arab Saudi telah mula membenarkan penganjuran konsert di negara berkenaan setelah sekian lama melarangnya kerana menjaga nilai-nilai Islam yang sangat menjaganya daripada pengaruh budaya berhibur yang keterlaluan. Dan kebenaran ini walaupun mendapat tentangan daripada banyak pihak, namun atas alasan sumber ekonomi dan pembangunan negara yang berurusan daripada pelbagai sumber adalah sangat perlu supaya tidak hanya bergantung kepada minyak semata-mata. Dan tahun demi tahun, kebenaran penganjuran konsert semakin berkembang apabila artis antarabangsa yang terkenal dijemput untuk mengadakan konsert, seperti kumpulan BTS dari Korea yang telah mengadakan konsert pada tahun 2019. Yang ketiga, Raja Muhammad bin Salman telah membuat perubahan dasar di Arab Saudi, antaranya membenarkan pasangan pelancong daripada luar negara yang belum menikah untuk tinggal di pusat penginapan ataupun di bilik hotel. Sebagaimana kita ketahui, dulu Arab Saudi sangatlah ketat dan susah untuk melakukan maksiat. Walau bagaimanapun, rakyat negara tersebut
masih lagi tertakluk dengan larangan untuk tidak membenarkan pasangan belum bernikah untuk tinggal sebumbung. Dan yang keempat, sejak pemerintahan Muhammad bin Salman, wujudnya kelab malam yang halal telah dibuka di Arab Saudi, namun akhirnya dinafikan kerana lesen penganjuran telah disalahgunanya. Wallahu alam, sekarang ada ataupun tiada. Yang kelima, wanita juga semakin dipermudahkan urusan mereka, umpamanya tidak lagi perlu memohon kebenaran daripada wali untuk keluar ke mana-mana tempat. Boleh memandu sendiri dan dibenarkan melaksanakan hal-hal pentadbiran, termasuklah dalam memilih pemimpin dan sebagainya. Wanita juga tidak lagi dimestikan untuk memakai jubah dan tudung berwarna hitam seperti sebelum ini. Walau bagaimanapun, pemakaian sopan dan longgar tetap perlu dipatuhi. Malah dalam masa terdekat juga, pantai-pantai di negara ini akan membenarkan wanita pelancong berbikini, atau mudah katanya tidak lagi konservatif seperti sebelum tahun 2017, dengan syarat membayar sejumlah bayaran dan akan dibenarkan memasuki kawasan pantai yang telah ditentukan oleh kerajaan. Semua dasar baru yang lebih longgar ini dilakukan atas alasan untuk merancangkan lagi ekonomi negara tersebut, yang sebelumnya ini hanya bergantung kepada sumber minyak semata-mata. Kemodenan dan pembangunan yang semakin pesat di negara Arab Saudi ini juga semakin jelas kelihatan, bukan sahaja kepada bangunan pencakar langit yang semakin banyak dibangunkan, tetapi juga budaya yang menjaga kemurnian syariat Islam semakin lama semakin dilonggarkan. Sebagai seorang yang beragama Islam, perkara yang berlaku ini sebenarnya sangatlah berkait rapat dengan peringatan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sejak lebih 1400 tahun yang lalu berkaitan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Saya berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Umat Islam cintakan dunia dan takutkan mati. Kita sebenarnya bukanlah menjaga tepi kain orang, tetapi ini adalah peringatan kepada kita sendiri bahawa tanda-tanda kiamat, keadaan akhir zaman akan berlaku. Sahabat semua, marilah sama-sama kita membuatkan tekad dan azam supaya dapat menambahkan, meningkatkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ianya akan menjadi benteng daripada perkara-perkara yang termasuk dalam fitnah akhir zaman ini yang sangat-sangat menakutkan. Semua kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dalam mendepani ujian, terutamanya dalam fasa fitnah dunia yang semakin mencabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Hari ini saya nak share mengenai satu tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk masuk. Kita cakap mengenai Arab Saudi, bukan kita tidak suka kepada Arab Saudi, tetapi kita sayang kepada Arab Saudi. Kita tidak mahu ada unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran Islam. Tapi apa yang pelik sekarang ni adalah kawasan itu diletakkan patung yang besar berwarna biru. Sebelum kita bahas, kita cerita dulu mengenai kota Al-Ula atau bandar kaum Samud. Kota Al-Ula ataupun kota kuno ini jaraknya dengan Madinah lebih kurang 350 km. Kedudukannya di antara Madinah dan Syam, dan lebih terperinci lagi kawasan itu dipanggil sebagai Al-Hijr, maksud batu-batuan, disebabkan kawasan itu dikelilingi oleh batu-batu dan itulah rumah mereka, iaitu kaum Samud dahulu. Sekarang menjadi persoalan, kenapa Rasulullah melarang untuk melalui jalan itu dan melarang untuk tinggal di kawasan itu? Dan jika nak melalui kawasan itu, Rasulullah suruh orang yang melalui jalan itu menangis disebabkan kawasan itu adalah tempat kemurkaan Allah dan jatuhnya azab Allah kepada kaum Samud yang berlaku di zaman Nabi Saleh alaihissalam. Sewaktu perang Tabuk dengan 30,000 sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah, ketika itu para sahabat lapar dan dahaga, dan sebahagian daripada sahabat Rasulullah telah pun memasak dan mengambil air di kawasan Al-Ula, iaitu di kawasan yang dilaknat itu, ataupun lebih mudah nak ingat adalah kawasan kaum Samud. Setelah Rasulullah tahu bahawa sahabat mengambil air daripada kawasan itu dan Rasulullah menyuruh untuk buang air tersebut dan makanan yang dah dimasak itu diberi kepada unta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan masuk ke tempat orang-orang yang diazab kecuali kalian menangis. Kalau tidak menangis, jangan masuk ke tempat mereka agar musibah mereka tidak menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kaum Samud kuat sebab mereka boleh pahat batu yang besar menjadi rumah mereka dengan ukiran yang cantik,
mereka juga berbangga dengan bangsa mereka. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak agar kaum Samud menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak dan memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merusingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya." Sahabat semua, kaum Samud ini takabur, tidak menerima sebarang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga membunuh unta yang menjadi mukjizat Nabi saleh. Kenapa mukjizat? Sebab Allah ciptakan unta itu tanpa dilahirkan, kun fayakun. Jadi maka jadilah unta ni datang daripada Bukit Al-Ula, dan Allah mengazab mereka dengan satu teriakan yang kuat dan gempa sehingga mereka mati di tempat tinggal mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu, membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah unta ini mencari makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitkannya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Sahabat semua, antara azab yang ditimpakan kepada kaum Samud adalah mereka dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadikan mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal mereka masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadikan mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Kiranya mereka mati itu di tempat mereka yang berada sekarang, kawasan mereka tinggal sekarang itu, yaitu di Bukit Al-Ula, itu di Al-Hijr. Kiranya mayat-mayat mereka bergelimpangan di kawasan tempat mereka meninggal. Subhanallah. Jika kita melalui tempat itu, bermakna kita telah pun melalui kawasan-kawasan mereka. Sahabat semua, setiap kejadian pasti suatu tempat itu ada kesannya. Lebih-lebih lagi, ia adalah kesan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita balik kembali kepada patung yang berwarna biru itu. Sebenarnya patung biru yang menggambarkan seorang wanita sedang duduk bertapa di tengah-tengah padang pasir itu sebenarnya adalah sebahagian daripada pameran seni kontemporari Desert X yang diadakan di Lembah Al-Ula. Kiranya Arab Saudi membenarkanlah adanya pameran di kawasan tersebut, kawasan larangan, kawasan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kawasan yang bergelimpangannya mayat-mayat kaum Samud. Dan menurut laporan Emirates Women, acara itu berlangsung pada Mac tahun 2020 dan disertai oleh artis daripada pelbagai latar belakang, dan patung berwarna biru itu dihasilkan oleh artis daripada Amerika yang bernama Alita. Beliau juga menamakan karya patung berwarna biru itu dengan nama An-Najm, dengan nama Najmah yang bermaksud bintang dalam bahasa Arab. Dengan fasa dia meletakkan 1000 matahari di atas lapisan tandus angkasa. Selain patung warna biru itu juga yang dibina oleh Lita, itu ada juga beberapa pameran acara lain yang dipaparkan di sana pada masa itu. Jadi sahabat semua, mari sama-sama kita beringat, setiap satu kejadian pada satu tempat itu ada kesan, ada azab dan siksanya. Jadi jika Nabi SAW melarang, maka kita pun ikutlah. Janganlah pergi ke kawasan itu, kawasan yang diazab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.